pun susah. Bukan orang di sini, insya-Allah. Ya, saya cakap secara umum di luar sana. Alhamdulillah yang datang kemari, saya dimaklumkan begitu hebat. Ya, tetapi kita menambahkan lagi kehebatan kita. Ya, dengan mengorbankan, kalau dari sudut harta, kalaulah Saidina Abu Bakar boleh mengorbankan seluruh harta bendanya untuk perjuangan agama Allah, tidakkah kita mahu menjadi seperti Saidina Abu Bakar? Saya harap yang ada di sini tidak lagi menyatakan itu Saidina Abu Bakar, itu Rasulullah. Mana mungkin kita dapat mengikut cara Rasulullah? Tempat tidurnya daripada pelepah kurma, ketika dia bangun berbekas tubuhnya. Mana mungkin kita dapat ikut seperti Saidina Abu Bakar, menyerahkan seluruh harta bendanya untuk perjuangan agama Allah. Jangan sesekali berkata begitu, muslimin dan muslimat sekalian. Sekiranya kita berkata begitu, kita berkata kepada Allah, silapmu Allah. Kau meletakkan Rasulullah itu sebagai contoh teladan bagi kami, sedangkan kami tak mampu mengikutnya. Itulah hakikat bila kita berkata, itu Nabi, kita manusia biasa. Bermakna, silaplah Allah. Allahumma ya Kudus, ya Maha Suci, Maha Sempurna. Tidak ada kesilapan sedikit pun atas apa jua perbuatan Allah. Maka letakkan dari diri kita, aku mampu ya Allah, dengan membersihkan segala-gala kotoran-kotoran di dalam hati kita. Di antara zikir penyucian, di sini kenapa tidak boleh mengeluarkan harta benda untuk agama Allah? Kerana ia lekat di hati. Sayang. Kenapa tidak boleh keluar untuk berjuang di jalan Allah? Kerana ada anak, ada harta, ada pekerjaan, semuanya lekat di sini. Bagaimana untuk mengeluarkan supaya dia berada di sini? Zikirlah dengan nama Allahumma ya afu ya ghafar ya tawab ya kudus ya jalil. Maafkanku Allah, ampuni dosaku Allah, terimalah taubatku Allah, bersih dan sucikanlah, jernihkan hatiku daripada penyakit hati, karat-karat dosa dan berhala-berhala dunia dan manusia. InsyaAllah bila terkikis semua itu, maka layaklah kita mendapat cinta Allah ya wadud. Masalah kita hari ini kerana kita tidak mencintai Allah. Kita mencintai harta benda, manusia, pekerjaan dan sebagainya. Ketika kamu meletakkan sesuatu lain daripada Allah di sini, maka Allah duduknya di luar. Bila Allah duduk di luar, maka kalimah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu adalah dusta semata-mata. Bagaimana mungkin nak menjadikan hidup dan mati demi kerana Allah kalau tidak ada cinta kepada Allah? Maka untuk mendapat cinta Allah, keluarkan semua yang lain-lain daripada Allah ini, daripada hati. Dan merintihlah Allah ya Wadud. Di pagi-pagi hari sebut nama ya Wadud, yang Maha Pencinta. Alirkanlah secebis cintamu ke dalam jiwaku, kerana jiwa ini tidak mampu mencintaimu, merinduimu. Bagaimana mungkin nak bangun malam pukul 3 pagi, 4 pagi merintih bersunyian dengan Allah tanpa rasa cinta kepada Allah? Kita mampu merasa cinta kepada suami kita, kepada isteri kita. 2-3 hari kita berpisah rasa rindu. Tetapi ketika kita berpisah dengan Allah, lupakan Allah, tidak mari rasa rindu. Ketika pukul 11 malam nak tidur, tak mari rasa rindunya nak bangun pukul 2 pagi, 3 pagi ini. Kenapa tidak datang rasa itu? Kerana tidak ada rasa cinta Allah ya Wadud. Maka untuk menjadi abdi Allah, hendaklah ada cinta kepada Allah. Apakah sifat hamba? Muslimin dan muslimat sekalian, ini rumusan daripada apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saya mungkin tidak sempat untuk menghuraikan setiap satu ini. Ya, kerana setiap satu ini kalau nak dihuraikan mungkin mengambil masa setengah jam. Ya, di lain ke lapangan insya-Allah. Cuma saya akan pergi seimbas lalu. Kalau kita ini hamba kepada Allah, Allah tanya, bila masakah kamu memuja dia? Orang membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, benarkah memuji Allah? Apakah yang ada di dalam hatinya?
Ramai orang hanya tahu bertasbih di bibir mulut, tetapi jiwanya kosong. Seketika dia mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selepas itu 5 minit kemudian dia mengumpat-ngumpat sesamanya. Apa erti 2 kalimah syahadah itu? Sebab itu dalam pengajian Asmaul Husna, kita membuat penghayatan 2 kalimah syahadah ini setelah kita belajar setiap Asmaul Husna itu. Maka sebutan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mestilah yang disebut sebutan bermakrifat. Artinya apa muslimin muslimat sekalian? Sebagai contoh, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkanmu Allah. Dia dihuraikan dengan tidak ada yang menciptakan kami melainkan engkau ya Khalik. Tidak ada yang melihat setiap perbuatan kami melainkan engkau ya Basir. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kami melainkan engkau ya Razak. Tidak ada yang menghidupkan kami melainkan engkau ya Muhyi. Tidak ada yang melakukan apa jua pun melainkan engkau Allah. Menafikan kewujudan daya-daya manusia. Itulah yang dikatakan melafazkan kalimah suci ini dengan bermakrifat. Ada orang sebut la ilaha illallah, tiba-tiba datang orang membawa beras, dia kata, kalaulah orang ni tak bawa beras, nak makan apalah kita hari ini? Sedangkan dia baru melafazkan tadi. Tidak ada yang memberikan beras, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan gandum melainkan Allah ya Razak. Tetapi kerana kita terhijab dengan Allah ya Razak, maka kita nampak dengan mata zahir Abdul Razak datang. Sebab itu mata hati ini harus dibuka. Mata zahir hanya mampu melihat makhluk dan alam. Mata hatilah yang akan mampu melihat sifat-sifat Allah dan pancaran nama-nama Allah. Barulah membawa kita tunduk kepada Allah, syukur kepada Allah, dan mengkagumi Allah dan takut dan gerun kepada Allah. Berbagai-bagai cara kita boleh memuji-memuja Allah dengan zikir-zikir yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Asmaul Husna 99 namanya itu merupakan puji-pujian. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh baca nama Ya Rahman Ya Rahim Ya Wahab Ya Karim. Engkaulah yang maha memberi segala-galanya bagiku, yang maha penyayang, yang maha menolong, yang memberi tanpa diminta. Ya Hamid, yang maha terpuji, hanya engkau yang layak dipuji. Pada nama-namanya itu ada puji-pujian. Allah itu bukan hanya untuk diminta. Kadang-kadang manusia bila susah baru cari Allah. Kalau tak ada masalah dan musibah, tidak mampu bangun malam, tidak mampu mengangkat tangan, tidak mampu menyebut nama-namanya. Tetapi ketika dia senang, dia mengabaikan Allah dan melupakan Allah. Tidak tahu untuk memujinya kembali. Maka tugas hamba itu yang pertama memuji-memuja Tuhannya. 99 namanya itu pujilah setiap hari. Nescaya hadiahnya sangat lumayan. 5 tahun kami kumpulan Asmaul Husna ini membuat kajian. Setiap namanya itu ada energi yang akan Allah alirkan kepada kita untuk kehidupan kita sebagai abdi, yang saya akan kongsikan selepas ini nanti. Kalau benar kita hamba Allah, adakah kita melakukan agenda Allah ataupun agenda pribadi? Sedikit saya memberi perbezaan. Agenda Allah ialah agenda Rasulullah SAW, iaitu agenda Rasulullah ialah di antaranya membela anak yatim, fakir, miskin, mengajak manusia kepada Allah, untuk rokok sujud kepada Allah, membina negara Islam, dan berbagai-bagai lagi agenda Rasulullah. Agenda manusia sendiri apa? Pribadi manusia apa? Bersenang-senang, bersantai-santai, berehat-rehat, bertangguh-tangguh, bermewah-mewah di atas dunia yang fana ini. Itu jalan ahli-ahli duniawi yang destinasinya adalah neraka jahanam, na'udzubillah. Jalan yang menuju ke syurga dibentangkan oleh Allah melalui Ar-Rasul SAW dan juga para sahabat, para tabi'in, siddiqin, salihin, ialah jalan yang penuh dengan duri dan ranjau.
kesusahan, kemiskinan, pengorbanan, kesibukan, penderitaan, pengorbanan, cemohan-cemohan manusia. Pilihlah antara dua. Di sana destinasinya syurga, di sana destinasinya neraka. Tetapi jalan ini adalah syurga dunia. Jalan ini penuh kepayahan, kesusahan. Datang program macam ni pun tabung dah banyak kat luar tu. Tidak ada kemewahan, tidak diizinkan oleh Allah kemewahan di atas jalan ini. Kerana hidup mewah itu tidak pernah diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buangkanlah keinginan untuk bermewah dalam dunia ini. Kerana itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita dikurniakan harta benda melimpah ruah, kita adalah hanya alat Allah ya Ghani ya Mughni untuk mengalirkan kembali kepada perjuangan agama Allah. Lihatlah anak-anak remaja di luar sana yang akidahnya senipis bawang. Siapakah yang bertanggungjawab untuk membawa mereka kepada Allah? Ia memerlukan dana, memerlukan keuangan untuk menganjurkan berbagai program. Keuangan dan dana itu ada dalam poket-poket kita. Ada orang Allah berikan dia lebih dana, lebih wang, dia rasa wang dia. Maka dia gunakan sewenang-wenangnya. Ada sebuah kereta, dibeli lagi 2 buah kereta. Ada satu rumah, dibuat lagi satu rumah. Ada satu ladang, dibeli lagi ladang. Dirasakan duit itu duit dia sendiri. Ingatlah muslimin dan muslimat sekalian, setiap sen duit itu akan diaudit oleh Allah nanti di hari perhitungan. Apakah yang kamu gunakan dengan duit Allah itu? Bukan duit kamu, duit Allah. Kerana tak mengenal akan Allah ya Ghani ya Mughni. Seluruh kekayaan langit dan bumi ini adalah kekayaan Allah. Maka kembalilah kepada agenda Allah yang Allah tunjukkan melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saya rasa ramai penceramah-penceramah juga membentangkan apakah akhlak Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Itu bukan hanya untuk dongengan-dongengan, legenda-legenda, cerita-cerita sahaja untuk memenuhkan masa kita. Tetapi ingatlah muslimin dan muslimat sekalian, ketika di padang mahsyar nanti kita mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Apa Rasulullah jawab? Dia tengok kita atas bawah. Bagaimana kamu mengaku umatku? Akhlakmu tidak sebagaimana akhlakku, jawab Rasulullah. Cara hidupmu tidak sebagaimana cara hidupku, perjuanganmu tidak sebagaimana perjuanganku. Bagaimana kamu nak mengaku kamu umatku? Kalaulah Rasulullah jawab begitu kepada kita, agaknya apakah nasib kita? Tidak mencium bau syurga tanpa syafaat Rasulullah SAW. Jadi bongkarkanlah muslimin dan muslimat sekalian, akhlak Rasulullah untuk diikuti dan dihayati. Cara hidup Rasulullah untuk diikuti dan dihayati. Perjuangan Rasulullah untuk diikuti dan dihayati. Jangan berkata itu Rasulullah itu Nabi, aku umat manusia biasa. Jangan begitu. Kerana banyak tips nanti saya akan berikan untuk menyucikan segalanya. InsyaAllah boleh kita melaksanakannya. Saya tidak banyak masa. Ada lebih kurang setengah jam lagi. Saya akan pergi secara seimbas lalu saja. Bergantung penuh dengannya. Boleh amal zikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim. Bila ada susah, cari Allah dulu. Macam mana teknik mencari Allah? Sebut namanya. Kalau ada masa, buat solat sunat, sama ada duha, sama ada hajat atau sebagainya. Ya, itu adalah hakikat mencari pertolongan Allah. Bila ada masalah, cari Allah dulu, minta tolongan Allah dulu, kemudian Allah hantar makhluk yang membawa pertolongan Allah. Ada orang susah, dia fikir dalam kepala dia, siapakah Mak Lang, Pak Ngah sebagainya nak minta tolong ni. Ya, Allah tak ingat. Ya, walaupun duk minta tanda tangan, tapi tangan je tak ada, kepala otak ni mikir makhluk. Ya, sebab tu kita kena fanakan daya-daya manusia. Fanakan makhluk dalam pemikiran kita. Tak wujud pun mereka sebenarnya. Yang wujud ialah Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim. Mereka itu alat Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim
yang Allah hantar kepada kita. Sebab itu orang yang merintih kepada manusia, dia akan mendapat kekecewaan. Orang yang merintih kepada Allah, dia akan mendapat berbagai kurniaan. Redha atas takdir dan ketentuannya. Kalau kita terkena satu musibah ujian, bacalah nama Allah, Ya Qadir, Ya Muqtadir. Yang maha berkehendak lagi maha menentukan takdir. Berkata kepada Allah, ini kehendak dan takdirmu Allah. Aku rela dan rata di atas apa jua kehendak dan takdirmu Allah. Kerana setiap kehendakmu penuh dengan tanda kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim dan kebijaksanaanmu ya Hakim. Menginsafi diri. Kalau kita benar hamba Allah, kita hendaklah sedar diri kita. Aku hina, yang mulia itu engkau ya Karim. Aku rendah, yang tinggi itu engkau ya Ali. Aku kerdil, yang besar itu engkau ya Kabir. Sabar menanggung ujiannya. Kalau tak mampu menanggung sabar, muslimin muslimat sekalian, sebut nama Allah ya Sabur. Yang maha sabar, gunakanku kesabaranmu ya Allah. Nescaya Allah beri kita kesabaran luar biasa. Memohon keampunannya, zikir keampunan dalam Asmaul Husna di samping istighfar dan sebagainya ialah Allahumma ya afu ya ghafar ya tawab ya kudus ya jalil. Merasa kehebatannya apabila kita melihat alam buana ya, yang kreatif, yang indah. Jangan lupa menyebut nama ya Khaliq ya Barik ya Musawwir. Ini ciptaanmu semua ya Allah. Kau mereka bentuk semua ni ya Allah. Ini kreativitimu ya Allah. Ya Bada'. Ini semua keindahan ciptaanmu yang maha indah. Ya. Merasa takut kepadanya. Kalau benar kita hamba Allah, adakah kita takut kepada Allah atau takut kepada manusia, ancaman manusia atau jin? Ramai hari ini orang takut dengan jin, dengan sihir dan sebagainya. Ya, tetapi semua itu tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang hanya perlu ditakuti adalah Allah ya Muntaqim, yang maha keras seksaannya. Sebut banyak-banyak nama ya Muntaqim, yang maha keras seksaanmu. Masukkan dalam jiwaku rasa takut kepada azab api neraka. Sebab kita ramai orang tak takut dengan azab Allah. Seolah-olah kita ini sudah confirm jadi ahli syurga. Ada orang duduk depan TV bersantai-santai. Bila saya tengok, saya kata, agaknya dia dah confirm jadi ahli syurga agaknya. Dah penuh amalan dia nak berjumpa Allah agak-agaknya. Dah pernah dah kusyuk segala solat dia agaknya nak dipersembahkan kepada Allah. Boleh aja duduk depan TV bersantai-santai, duduk dekat kedai kopi bersantai-santai. Tapi duduk kedai kopi kalau berdakwah tak apa. Duduk depan TV cari hujah-hujah tak apa. Ya, tengok cari yang baik-baik tak apa ya, tetapi ni tengok cerita sinetron lah, tengok cerita Korea lah, Jepun lah, menangis-nangis ya, tetapi depan Allah tak mampu nak menangis ya. Apa tugas kita di atas dunia ini selain daripada memahami tentang hamba ya, ada juga di sini semua orang dah tahu kita adalah khalifah ya. Dalam huraian mengkaji tentang penghayatan Asmaul Husna ya, tugas khalifah ini ialah kita ini ala atau khadam Allah menzahirkan Asmaul Husna. Ibu bapa adalah khalifah Allah ya Rahman ya Rahim, mengalirkan kasih sayang Allah kepada anak-anak. Ketika ibu bapa tidak melaksanakan tugas khalifah itu, anak-anak itu dalam kekeringan kasih sayang. Tak cukup vitamin. Kasih sayang ini adalah vitamin manusia. Dalam jiwa manusia dia vitamin. Ya, tak dapat maka dia akan sakit. Bila dia sakit, dia akan jauh daripada Allah, dia akan melaksanakan berbagai-bagai gejala sosial. Ya, maka kita muslimat khususnya harus membawa kembali muslimat-muslimat dan wanita-wanita di Malaysia ini untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ibu. Begitu juga ayah. Kadang-kadang ada ibu dan bapa bekerja siang malam mengejar dunia. Menggantikan kasih sayang itu dengan wang ringgit. Bagi semua wang ringgit ke anak-anak. Seolah-olah wang ringgit itulah pengasih penyayang, alat pengasih penyayang yang sayang pada anak kita. Itu bukan, dia adalah racun yang merosakkan ya. Kita ada ciri-ciri kasih sayang, saya mungkin tak sempat nak bincangkan di sini. Tetapi di antara ciri kasih sayang itu ialah mendidik, membimbing, mengenalkan Allah kepada mereka, membantu mereka masa mereka susah, membela mereka ketika mereka difitnah, merawat mereka ketika mereka sakit. Tetapi ingat, tengok sakitnya, jiwanya mungkin sakit juga, emosinya mungkin sakit. Jangan tengok sakit jasadnya saja. Dalam kajian penghayatan Asmaul Husna, insan itu sebagai khalifah Allah, wakil Allah ya Rahman ya Rahim dalam mengalirkan kasih sayang, wakil Allah ya Hadi dalam memberi petunjuk jalan, wakil Allah ya Latif dalam memberikan kelembutan, wakil Allah ya Halim dalam memberikan kesantunan, wakil Allah ya Fattah dalam membuka jalan,
wakil Allah Ya Sami' dalam mendengar masalah, wakil Allah Ya Wahab dalam menolong sesama kita, wakil Allah Ya Nur dalam memancarkan cahaya petunjuk, wakil Allah Ya Sabur dalam mengalirkan kesabaran sesama kita, wakil Allah Ya Musawwir dalam mencipta sesuatu yang kreatif, wakil Allah Ya Afu dalam memberikan kemaafan sesama kita, dan seterusnya. Kita membuat sedikit renungan tentang pancaran Asmaul Husna dalam akhlak Rasulullah, iaitu kesantunan Nabi. Bila dia punya teknik sebenarnya untuk meningkatkan akhlak kita, dia bermula dengan zikir. Ya, zikir lidah dan hati. Ya, sebaiknya lepas solat baca zikir. Dan contoh kat sini ialah bagaimana kita nak menghayati kesantunan Nabi. Bukan hanya dengar je macam ni. Ya, tetapi lepas kita dengar, balik nanti kita amal zikir Ya Halim. Allahumma Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, baca 40 kali lepas solat. Setiap solat, lepas tu buat bicara hati. Ya, sebagaimana kesantunanmu Allah Ya Halim kau alirkan kepada Nabimu, alirkanlah jua kepadaku, untuk aku melakukan kebaikan kepada manusia kelilingku. Dan kemudian kita kaji, apakah ciri-ciri kesantunan yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan? Bila kita amal zikir dan kita amalkan ini semua, insya-Allah pertolongan-pertolongan Allah akan datang untuk memudahkan kita melaksanakan ini. Di antaranya, saya tidak banyak masa, saya rasa perkara-perkara ini banyak dalam kitab-kitab. Ini pun kami ekstrak daripada ensiklopedia sirah. Melayani para tetamu dengan baik. Kita renungkan, kita dengan tetamu bagaimana. Tidak akan meninggalkan jarak ketika duduk dalam majlis. Tidak akan menarik tangan ketika berjabat tangan sehingga orang itu menarik dahulu. Ini benda-benda simple. Ya, tetapi tak mampu kita nak buat. Ya. Menegur dan memberi salam terlebih dahulu. Tidak akan meninggalkan orang yang bercakap dengan baginda sehingga orang itu beredar. Sentiasa menggunakan bahasa yang sopan. Adakah kita ni menjerit, ya, dengan anak kita, dengan orang keliling kita, kita ni menjerit kasar ke tidak? Wajah sentiasa ceria dan tersenyum. Adakah kita ni cermin muka kita dekat cermin? Adakah orang tengok muka kita ni, orang pun menyampah? Ya, bila keluar suara kita bercakap, orang pun kecil hati. Ya. Maka bagaimana kita nak menghayati sifat Rasulullah ini? Mulakan dengan menyebut nama Allah Ya Halim. Ya, tetapi sebenarnya dia banyak juga sifat-sifat lain di sini. Di antaranya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Halim, Ya Karim. Ya, jadi itu sebagai contoh bagaimana tips saya bagi. Ya, kita tiap-tiap tahun dengar Maulid Rasul, tapi kita punya akhlak macam tu juga. Ya, jadi lepas ni balik amalkan zikir Asmaul Husna. Ya, lepas solat baca 40 kali. Dekat belakang ada sedikit pamphlets. Ya, kita buat pamphlet sebagai panduan bagaimana mentransformasi diri, ya, untuk menjadi, ya, hamba kepada Allah dan pengikut Rasul SAW dengan lebih baik lagi melalui penghayatan zikir Asmaul Husna. Kalau kita tengok, setiap sifat-sifat Rasulullah ini adalah pancaran nur makrifat, pancaran nama-nama Allah. Ya. Allah Ar-Rahman, Allah As-Sabur, ya, semua ada di situ. Allah Ar-Rauf, ya. Allah Al-Karim, ya. Banyak lagi yang saya rasa tak mampu nak diterangkan satu persatu sifat kesantunan Nabi. Melayani orang yang buruk tutur katanya dengan baik, ya. Musuh kita, orang yang benci kita, tapi kita layan dengan baik, ya. Seperti kita ada orang membaling batu, seperti pokok orang baling batu, tapi pokok itu membaling buah, ya. Tidak pernah melupakan hutang baginda, membayar hutang lebih daripada apa yang dipinjamkan, ya. Itu dari segi kesantunan dia dengan apabila dalam hal-hal berhutang, berusaha mengembirakan hati orang lain, ya, menerima orang Yahudi dengan terbuka tanpa buruk sangka, tidak pernah meninggalkan orang yang mengadu masalah, melainkan menasihati dengan lemah lembut. Kalau orang datang rumah kita, luanglah sedikit masa, ya, untuk kita mendengar masalah dia, berilah apa jua pertolongan sekurang-kurangnya. Kalau tak ada, salurkan orang lain, berikan, ya, handphone nombor orang lain dan sebagainya, laporkan kepada yang pihak-pihak yang boleh menolong. Ya, itu semua adalah pancaran nama-nama Allah. Sifat mendengar itu adalah sifat Allah As-Sami'. Ya, kalau kita nak jadi seorang pendengar yang baik, maka kita zikir nama Ya Sami', ya, sebanyak-banyaknya sambil minta sifat mendengar. Ya, sebab kita ni kadang-kadang bila ada datang orang minta tolong, nak dengar sikit masalah pun kita tak nak indahkan. Tak ada masa. Sebab apa? Masalah kita pun banyak, kita kata.
Ya, tetapi itu akhlak yang tak ditunjuk oleh Nabi. Ya, Nabi mengorbankan diri dia. Nabi tak cerita masalah dia kat orang, tetapi mendengar masalah orang lain. Ya, masalah kita nak cerita dengan siapa? Dengan Allah ya Sami', yang Maha mendengar. Bangun pagi-pagi hari bermunajat, bercerita. Ya, sebab itu orang yang mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, dia tidak ada masalah dalam hidup dia. Dia tidak mencari manusia makhluk apabila dia susah, tapi dia cari Allah. Hidupnya sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa menyebut nama-nama Allah. Mendengar dengan teliti, sabar dan memberikan respon yang baik. Ya, ini teknik mendengar yang Rasulullah tunjukkan pada kita. Ya. Semuanya itu ada pancaran nama-nama Allah. Dan buah kesantunan, hadiah yang Allah beri. Amalan yang paling baik ialah suka menolong orang susah ini. Ini adalah daripada Nabi sendiri. Kesantunan akan memberatkan neraca amalan di akhirat, kerana Allah tidak suka kepada mereka yang biadab. Ya. Mereka akan memperolehi hajat mereka dengan lebih cepat. Ya. Dan seterusnya. Menghayati sifat baik hati Rasulullah, iaitu pancaran nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar. Ya. Baginda menunjukkan belas kasihan kepada semua, sama ada sahabat ataupun musuh. Orang yang mencaci, melempar najis, ranting, berduri, batu dan dahagakan darah baginda juga dapat mendapat limpah kasih sayang dan simpati baginda. Ini semua saya rasa perkara-perkara biasa yang kita dengar, cuma apa yang kita bawa ialah bagaimana sifat-sifat ini boleh kita bentuk melalui amalan zikrullah, ya, Asmaul Husna, yang kita mapkan dengan sifat-sifat tadi. Ya, sentiasa sikap Rasulullah terhadap orang miskin, ya, bagaimana kesantunan dia terhadap orang miskin, sentiasa mendekati orang miskin, ya, melebihkan orang miskin daripada orang kaya, ya, mengajar cara pembahagian zakat kepada orang miskin dan seterusnya. Ya, beberapa pesanan baginda, khabarkan kepada orang miskin kaum muhajirin bahawa mereka akan masuk taman syurga Firdaus 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Sebab mereka masuk lebih awal, kita kena muliakan mereka. Ya, jika seluruh dunia ini penuh dengan orang kaya, lelaki miskin adalah lebih baik daripada mereka semua. Bagaimana mulianya orang miskin. Kerana Rasulullah dalam doanya pernah minta dia dilahirkan dalam miskin, hidup sebagai miskin dan esok dibangkitkan sebagai miskin juga, bersama golongan-golongan orang miskin. Ya, jadi jangan menghina orang-orang miskin. Jangan rasa terhina ketika kita miskin. Bagaimana nak rasa terhina sedangkan kita dalam kelompok Rasulullah, ya, kumpulan miskin, ya, dan kemiskinan itu mulia, tetapi miskin jasmani. Hati itu kaya. Ya, apa arti hati itu kaya? Kita boleh memberi apa yang kita ada. Tak ada duit, berilah doa, berilah senyuman, berilah salam. Ya, Allah tak melihat duit ringgit banyak mana sekalipun. Okay, disebabkan masa yang tak banyak, saya terpaksa skip banyak slide-slide ni. Ya, bagaimana sikap Rasulullah terhadap kanak-kanak, bagaimana kita nak, ya, bila kita zikir ya Halim, ya Halim, ya Halim, Allah gerakkan kita semua ni. Digerakkan hati kita melalui ilham-ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan dan rugilah orang yang mengotori. Ada dua jenis ilham, nak buat baik, nak buat jahat pun ada. Diutuskan syaitan datang kepada kita. Maka pilihlah yang nak buat baik. Kalau rasa terberat nak buat yang jahat tu, istighfar, bacalah Allahumma ya afu ya ghafar ya tawab ya kudus ya jali, cucikan, ya, bisikan fasik tadi, maka tinggallah bisikan takwa, maka insya-Allah, ya, kita akan dibimbing oleh Allah melakukan kebaikan. Rasul juga mengajar sikap terhadap hamba. Ya, kita dalam konteks hari ini, pembantu rumah dan sebagainya, bagaimana beradab dengan mereka. Rasulullah mengajar sikap terhadap wanita, ya, terutama bagi kaum lelaki, bagaimana menghormati wanita, ya, tidak ada marah-marah kepada wanita, ya, menghormati juga idea-idea pandangan wanita, ya, terhadap binatang, ya. Kerana binatang itu kalau kita renung dengan mata hati, dia adalah alat Allah yang alim memberi kita ilmu pelajaran. Kita melihat semut, semut itu sedang mengajar kita, ya, tentang kesatuan. Kita melihat lebah, lebah mengajar kita, ya, bagaimana cara untuk membuat sarang dan sebagainya, ya, dengan ratu dan sebagainya. Ya, setiap binatang itu, ini orang-orang kafir ramai mengkaji. Ya, mereka mendapat ilmu Allah melalui
penglihatan mereka kepada kehidupan binatang. Ya, burung-burung, gerakan burung itu memberikan teori-teori dalam matematik, teori-teori dalam sains dan teknologi. Ya, tetapi malangnya umat Islam hari ini tidak begitu suka membaca, mengkaji, merenung. Ya, jadi marilah kita sama-sama merubah diri kita hari ini menjadi orang yang suka membaca. Ya, datang ke majlis-majlis ilmu, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan, ya, untuk kita explore lagi, kaji lagi, ya, apakah lagi perkara-perkara yang Allah nak kita buat di atas muka bumi ini untuk kebaikan manusia. Pesanan baginda, si-isi alam adalah makhluk Allah, Allah yang disayangi. Orang yang disayangi Allah ialah orang yang melayani ciptaannya dengan baik. Hatta rumput pun sebenarnya tak boleh pijak. Pokok pun tak boleh tebang sewenang-wenangnya, kerana dia adalah Allah yang muhyi, memberikan oksigen kepada kehidupan manusia. Ya, tetapi kita tak boleh lihat dengan mata zahir, tetapi melihatlah dengan mata hati. Ya, Rasulullah juga menunjuk kita bagaimana sopan santun dan adab-adab dengan saudara mara. Ya, menyuruh membuat baik kepada ibu bapa, melayanan bapa, sahabat-sahabat bapa dengan baik dan sebagainya. Sikap terhadap anak yatim, ya, tidak boleh mengherdik anak yatim. Sikap terhadap musuh dan orang-orang kafir juga Rasulullah ajar pada kita, walaupun dia musuh kita, tetapi melayani mereka sebagai tetamu yang baik dan juga mendoakan mereka untuk Allah ya Nur ya Hadi, memberikan cahaya petunjuk dan hidayah. Sifat kemaafan Rasulullah pancaran daripada sifat al-afu. Kehebatan kemaafan Rasulullah boleh dilihat ketika penaklukan kota Mekah. Bagaimana Rasulullah memaafkan kebanyakan daripada orang-orang yang memusuhi baginda, ya, yang menzalimi baginda, ya, dan umat Islam pada ketika itu. Rasulullah maafkan. Itu bukan kemaafan daripada Rasulullah, itu kemaafan Allah Ya'afu yang Allah alirkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga hari ini harus menjadi orang yang pemaaf. Kenapa kita berdendam sesama kita? Kerana tidak ada sifat pemaaf. Kenapa kita benci sesama kita? Kita tak mampu menerima kesilapan orang keliling kita. Sedangkan kita juga banyak melakukan kesilapan. Ya, maka di antara doa dan zikir yang paling hebat ialah Allahumma ya'afu yang maha pemaaf, ya syakur yang maha menghargai. Masukkan ke dalam jiwaku rasa memaafkan dan menghargai sesama kami. Ya, maka kita akan menjadi orang yang boleh bertoleransi, suami dan isteri, anak-anak dan jiran-jiran dan sebagainya. Musuh kuat juga dimaafkan oleh Rasulullah. Kaji sejarah, ya, bagaimana kehebatan Rasulullah. Bukan bererti kita maafkan mereka ini kita tak berperang. Berperang itu menegakkan kebenaran. Ya, tetapi bagaimana melayani mereka ketika mereka datang kepada kita, ya, itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sirah-sirah baginda. Saya terpaksa skip, ya, slide-slide ini. Bagaimana Rasulullah mengatasi segala masalah-masalah kejahilan. Atasi masalah kejahilan dengan menyebarkan ajaran Islam, bukan dengan marah-marah. Ya, atasi keengkaran dengan perketinya yang baik dan kemaafan. Ya, membalas kejahatan dengan kemaafan dan kebaikan. Kasih sayang dapat mengatasi rasa benci. Kekejaman akan dimenangi dengan kemaafan. Ini teknik yang Rasulullah tunjukkan, yang boleh kita amalkan dengan jiran-jiran tetangga, saudara sahabat handai kita. Itulah semua pancaran daripada nama-nama Allah. Al-Afu, Ar-Rahim, As-Sabur, Al-Hamid, Al-Hakim, ya. Al-Bar. Banyak lagi ni sifat kasih sayang, pancaran daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baginda merupakan lambang cinta dan kasih sayang yang menjadi contoh manusia, ya. Tidak terbatas untuk orang Arab tetapi ke semuanya. Itu semua pancaran nama Ya Rahim, ya, Ya Kudus, ya, jiwanya, hatinya, fikirannya sangat suci dan bersih. Surat cinta daripada Rasulullah kepada kita. Ya. Ya, dia minta kita jadi, Rasulullah minta kita jadi seperti satu badan. Apabila satu anggota merasa sakit, yang lain juga turut merasa sakit. Ini yang kita nak, ya, nak wawarkan dalam masyarakat kita. Tetapi mulakanlah dengan amalan zikir Ya Rahman Ya Rahim Ya Jami',
Ya, satukan hati-hati kami dengan kasih sayang-Mu Allah. Nescaya apa-apa yang diajar oleh Rasulullah ini, di samping kita mengetahui sebagai pengetahuan, kita juga boleh amal, dibantu oleh Allah, kerana kita tidak punya kasih sayang, tetapi Allah lah ya Rahman ya Rahim lah yang punya kasih sayang, yang mampu memberikannya kepada kita. Beberapa ciri kasih sayang menghayati sifat menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Al-Haq. Ya. Bagaimana Rasulullah menegakkan sifat Rasulullah? Kita pernah mendengar lafaz yang dilafazkan oleh Rasul SAW ketika dijanjikan berbagai-bagai dunia, wanita dan kemewahan oleh golongan Quraisy untuk baginda berhenti daripada mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Apa jawab baginda? Sekiranya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perjuangan suci menegakkan kalimah Allah ini, nescaya tidak aku tinggalkan. Inilah dia lafaz yang nak dimasukkan dalam jiwa-jiwa kita semua di sini. Apa jua rintangan, apa jua ancaman, apa jua kekusutan dan sebagainya, masalah sebagainya, nescaya perjuangan agama Allah tidak akan ditinggalkan. Nescaya Allah tetap dimuliakan, Allah tetap ditinggikan, dibesarkan dalam kehidupan kita dan kehidupan negara dan alam ini. Itu lafaz seorang pejuang. Sedikit lagi ke mana akhirnya kita, setelah kita mengetahui dari mana kita abdi, hidup untuk agenda Allah yang baik, untuk melaksanakan diri sebagai abdi dan juga khalifah dalam memancarkan nur Allah, akhirnya kita kena sedar kita akan dimatikan oleh Allah yang mumit. Zikir banyak nama yang mumit ini, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah Allah bagi kita sentiasa trigger dalam fikiran kita, oh aku akan mati, oh aku akan mati. Tengok pokok mati pun boleh ingat mati. Bukan hanya tengok orang mati, tengok burung mati pun ingat mati. Itu amalan orang yang beramal dengan zikir yang mumit. Kemudian kena ingat, bila kita sebut nama yang mumit, ingat keadaan kita di alam barzah, yang kubur itu sifatnya sempit lagi menghimpit. Macam mana nak lapangkan? Seru nama Allah ya Basit, yang maha melapangkan. Lapangkanlah kuburku yang sempit lagi menghimpit, itu Allah. Ya Nur, pancarkan cahaya ke dalam kubur yang gelap gelita, itu Allah. Siapa yang mampu melakukannya melainkan Allah. Maka Allah mendatangkan sebab musababnya, membanyakkan amal soleh kita, amal jariah kita, ya, yang mampu menjadi penyuluh dalam alam barzah nanti. Maka di situ kita akan keseorangan dan kesunyian. Tidak ada suami yang sanggup meneman istrinya dalam kubur itu, maupun istri meneman suami dalam kubur itu, tetapi Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud mampu meneman kita. Dia merentasi alam. Sebab itu buat baik dengan Allah di dunia lagi, dia akan buat baik pada kita dalam alam barzah dan di akhirat nanti. Jangan abaikan dia di atas dunia ini, nescaya dia tidak akan abaikan kita di akhirat nanti. Kita akan berjumpa dengan Allah yang musi, yang maha menghitung di hari perhitungan. Dia akan diserahkan buku catatan amal kiri dan kanan. Maka berhati-hati dengan buku catatan kehidupanmu, muslimin dan muslimat sekalian. Jangan hanya sibuk dengan buku rekod perkhidmatan, tetapi sibukkanlah diri dengan buku rekod kehidupan. Apakah yang nak dicatat oleh malaikat belah kanan, apakah yang nak dicatat oleh malaikat belah kiri. Ini akan diserahkan kepada kita nanti di hari perhitungan. Allah yang musi yang akan berjumpa kita, yang maha menghitung. Ya Hasib, kita akan berjumpa dengan Allah yang maha menghisap di hari hisap. Kita akan berjumpa di mahkamah Allah yang hakam yang ad, di mahkamah Allah nanti, di mana mata akan berkata, mata inilah yang melihatnya ya Allah. Tangan akan berkata, tangan inilah yang melakukan ya Allah. Seluruh anggota ini akan menjadi saksi di hadapan Allah yang hakam, yang maha menghukum. Maka perhatikanlah tanganmu apa yang dilakukan, perhatikan matamu apa yang dilihatnya, kerana setiap anggota ini merakam setiap saat, setiap ketika untuk dipersembahkan di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka bersihkanlah, pancarkanlah anggotamu dengan zikir ya Nur ya Haq. Ya Nur ya Haq mampu memancarkan cahaya kebenaran pada penglihatan, agar penglihatan ini hanya memandang yang benar, akan dilindung oleh Allah kepada penglihatan-penglihatan yang haram. Kita akan berjumpa dengan Allah nanti. Kalaulah berat timbangan belah kirinya, maka berjumpa dengan Allah ya Muntaqim di neraka Allah ya Muntaqim, na'udzubillah. Allah yang Muntaqim, yang maha keras siksaannya. Mari kita merenung sejenak, muslimin dan muslimat sekalian, apa kata dalam kitab Imam Ghazali keadaan neraka.
Neraka itu rumahnya penuh dengan ular, kalajengking yang berbisa yang akan membaham siapa saja yang masuk ke dalam. Mampukah kita berada di situ? Tentu tidak. Neraka itu mandiannya daripada tembaga cair yang mendidih yang menghancur luluhkan. Makanannya daripada buah zakum yang berduri yang menghancur luluhkan. Minumannya daripada darah nanah air besi yang mendidih yang menghancur luluhkan. Bantal tilam dan selimutnya daripada api yang membakar. Tidakkah kita merasa takut kepada neraka Allah? Kalau tidak timbul rasa takut muslimin dan muslimat, minta dengan Allah, ya Muntaqim, masukkan dalam jiwaku rasa takut pada neraka-Mu Allah, agar setiap saat hidupku aku berhati-hati, agar aku tidak melalui jalan menuju neraka-Mu, ya Allah. Kemudian minta ampun setiap masa dengan Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawab, ya Kudus, ya Jalil, agar diampunkan kita dan cucikan segala dosa-dosa kita. Dan moga-moga kita semua yang berada di dewan ini akan dikurniakan oleh Allah ya Razak rezeki yang mulia, iaitu syurga yang abadi. Itulah tanda keadilan Allah yang ada, ya, yang kita mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit kita di dunia ini. Ada ganjaran hadiah yang telah dijanjikan oleh Allah. Yakinlah muslimat muslimin, yakinlah akan ganjaran itu. Dunia tempat bekerja, berkhidmat, berjuang, tempat mengutipnya di akhirat kelak. Jangan tergesa-gesa mengutip di sini. Biarkan ahli-ahli duniawi dan ahli-ahli neraka itu mengutip semuanya di sini, kerana mereka tidak akan dapat lagi di akhirat nanti. Tetapi kita dijanjikan bahawa bersabarlah kamu, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu di atas jalan ketakwaan ini yang penuh dengan kesusahan duri ini, kerana di sana, di sana itu dijanjikan balasan syurga yang tidak mampu dibayangkan dengan akal fikiran. Dan balasan Allah itu sangat mulia, tempatnya mulia. Dunia ini tempatnya hina. Balasan Allah terlalu besar, tidak muat untuk ditampung oleh dunia yang kecil ini. Balasan Allah itu kekal. Dunia ini fana dan tidak kekal, tidak layak untuk menerima balasan di sini. Maka dengan itu, para muslimin dan muslimat, sekadar itu dapat saya kongsikan sedikit penghayatan, ya, menghayati akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Semoga-moga kita semua, ya, akan diterima oleh Rasul SAW sebagai umat baginda, dan yang lebih penting sebagai abdi kepada Allah, ya Khalik yang menciptakan kita. Wallahu a'lam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Dr. Wan Masri atas pembentangan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada doktor, kepada semua kita, insya-Allah. Saya mohon kepada yang ada di atas tu, kita turun ke bawah. Kita penuhkan ruang-ruang di bawah dulu supaya kita dapat sama-sama kebaikan daripada tuan-tuan guru kita, insya-Allah. Saya mohon sekali lagi pada yang di atas kerjasama, tak apa, duduk, bukan kotong pun di sini, insya-Allah. Minta di bawah, di atas sana kita penuhkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak tip-tip yang disampaikan oleh Dr. Wan Masri. Tuan-tuan dan puan-puan ingin lanjut, insya-Allah boleh dapatkan buku-buku tulisan beliau ada di luar sana. Tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku dan juga bahan-bahan yang diterbitkan oleh doktor untuk tetapan kita bersama, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan insya-Allah, jadi kita mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk masa-masa akan datang kita akan lebih menjemput Dr. Wan Masri untuk bersama-sama dengan kita. Itu mai sekali dah. Dia tak ramai macam ni, doktor. Kali ni alhamdulillah, dan insya-Allah pasal hari tu dapat maklumat tak sampai semua katanya. Insya-Allah kita akan panggil lagi Dr. Wan Masri untuk sama-sama dengan kita. Ada apa pengumuman, tuan-tuan dan puan-puan? Pertamanya, tuan-tuan yang nak letak ayat, insya-Allah boleh letakkan ayat depan ni. Kita alu-alukan. Dan pada petang ini khusus untuk anak-anak kita. Khusus untuk anak-anak kita. Jadi kita jangan lupa. Kita mai tapi kita tak bawa anak, kita mai tak bawa keluarga, rugi. Insya-Allah pada petang ni khusus untuk anak-anak, bawa mai. Program anak-anak berselawat, insya-Allah. Dengan kita ada apa ni, gula-gula, coklat ada, belon ada, untuk sesuai dengan anak-anak, insya-Allah pada petang ini.
Dan malam ni insya-Allah kita bersama dengan Syekh Nuruddin. Kita mohon pada tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ni minta pakai putih semua insya-Allah. Kita hadir sama-sama untuk kita raikan guru-guru kita insya-Allah. Kemudian esok pagi program kita di Masjid Sultanah seperti biasa, cuma Ustazah Asri tak ada. Kemudian pada Isnin malam di Ukir Mall. InsyaAllah tuan-tuan yang nak sama-sama berqasidah, berzikir, insyaAllah bersama dengan kita. Dan bengkel penghayatan Asma'ul Husna pada petang ni bersama dengan Dr. Wan Masri. Petang ni di Dewan Kuliah Lama Masjid Badlishah UUM. Tuan-tuan boleh bersama dengan Dr. Wan Masri insyaAllah pada petang ni di UUM. Lanjut boleh berhubung dengan Dr. Nadia. Depan sana tu boleh jumpa dengan dia. Ada tempat tak banyak lagi dah. Sumbangan sebanyak RM80 untuk program ini. Bengkel penghayatan Asma'ul Husna, dan malam ni saya dimaklumkan ada Qiyamul Lail bersama dengan doktor. InsyaAllah kita jemput anak-anak Darul Hadis untuk qasidah sementara kita jemput Dr. Rondim bersama kita. InsyaAllah anak Darul Hadis silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي
illallah, la ilaha 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 illallah. ظهر الدين المؤيد بنور الله أحمد، ظهر الدين المؤيد بنور الله أحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من
sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah kepada anak-anak Darul Hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ada di atas pentas ini adalah pelajar-pelajar Ma'had Darul Hadis, grup yang pertama dan grup yang kedua. InsyaAllah, walaupun kita anak-anak ni baru beberapa bulan dah duduk, tak sampai sebulan lagi duduk di Darul Hadis, tapi mereka boleh mengikut semua program-program yang disusun. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik, insyaAllah. Untuk makluman juga bahawa kita sentiasa menerima sumbangan dan sokongan daripada tuan-tuan untuk memastikan kelas pengajian kita berjalan dengan baik dan lancar, insya-Allah. Dan kompleks kita masih dalam proses pembangunan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri di Tok Keling dah masuk fasa yang pertama, untuk tingkat yang pertama, insya-Allah. Dan tuan-tuan, sepanjang program kita ni sepanjang program kita ni kita ada kenduri. Kita ada kenduri akikah. Terima kasih kepada yang sedia untuk bersama kita program akikah yang kita adakan. Yang keduanya, hari pertama, hari kedua kita ada kenduri akikah. Hari ini tuan-tuan kenduri ada. Saya diminta untuk tuan-tuan dan puan-puan makan kenduri rumah Trimsak pada pagi pukul 12 nanti. Habis kuliah kita, tuan-tuan boleh pergi ke rumah MB untuk kenduri. Semua dijemput, insya-Allah. Anak-anak Darul Hadis itu. Alhamdulillah, Datuk sudah bersama kita. Dan pada pagi ini insya-Allah Datuk khusus untuk menjelaskan, memberi ilmu kepada kita tentang topik yang hangat diperbincangkan, tapi sepatutnya tak jadi gitu. InsyaAllah bila kita letak ulama di